Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Risalah Tauhid. Risalah Tauhid, muka surat 113. Muka surat 113. Dah nak habis dah ni. Membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Rasul. Yang kedua. 113 Rumi, Jawi 70. Jawi 70. Rumi 113, amanah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Adalah makna al-amanah itu kepercayaan. Kepercayaan, amanah. Sebenarnya amanah ni dah jadi bahasa Melayu. Dah jadi bahasa Melayu dah. Amanah dengan maksud amanah. Amanah Melayu macam mana? Itu ada. Itulah maksud amanah. Ataupun kepercayaan. Maka hakikatnya terpelihara rasul-rasul pada zahir dan pada batin daripada melakukan pekerjaan yang haram, yang makruh dan yang menyalahi utama. Khilaful aula. Menyalahi yang utama itu khilaful aula. Daripada permulaan kejadiannya hingga ia wafat. Rasul terpelihara. Rasul ini amanah. Daripada amanah ni lahirlah maksum. Yang kata Rasul bersifat maksum, terpelihara daripada dosa. Asalnya daripada amanah lah. Al-amanah, kepercayaan. Maka Rasul-Rasul zahir dan batin terpelihara. Tak boleh. Mustahil. Itu maksud dia. Terpelihara. Tak boleh. Mustahil. Buat perkara yang haram, yang makruh dan yang menyalahi utama. Khilaful aula. Khilaful aula ni kedudukan dia duduk dekat atas makruh, bawah harus. Wajib, bawah sikit, sunat, bawah lagi, harus, bawah lagi, khilaful aula, bawah lagi, makruh, paling bawah, haram. Itu peringkatannya. Okay?
Maknanya rasul-rasul ni, dia terpelihara, dia tak buat. Dia tak buat perkara haram, dia tak buat perkara makruh, dia tak buat perkara khilaful aula. Tak, jadi rasul itu amanah. Amanah dengan apa yang Allah suruh. Bila Allah suruh yang tu, dia amanah, dia buat. Bila Allah larang, dia amanah, tak buat. Tak buat. Amanah-amanah kepercayaan. Digelar Al-Amin oleh Arab Quraisy. Sebelum dia lantik menjadi rasul, digelar Al-Amin dah. Al-Amin, Al-Amin tu amanah lah. Jadi sama macam Siddiq cakap benar, iaitu wajib Nabi ada sifat Siddiq ataupun wajib Nabi bercakap benar. Wajib cakap benar tu wajib akal. Bukannya wajib syarak. Kalau nak kata wajib syarak sekalipun, boleh dengan maksud dapat pahala setiap kali cakap benar. Nabi akan dapat pahala setiap kali cakap benar. Jadi, macam mana dengan amanah? Amanah adalah, Nabi bersifat amanah adalah, Nabi ini wajib akal cakap benar. Sebenarnya kita dah faham, dah bincang berkaitan dengan Siddiq panjang lebar. Okey, bab Siddiq. Bercakap benar. Bukannya Nabi boleh cakap betul, boleh cakap bohong. Boleh cakap benar, boleh dusta. Tapi Nabi memilih untuk cakap benar kerana cakap dusta, cakap bohong berdosa. Itu bukan sifat Nabi. Sifat Nabi Siddiq dengan maksud wajib akal cakap benar. Apa maksud dia? Mustahil dusta. Kita tak mustahil dusta. Boleh je kita nak berdusta. Tapi kita tidak berdusta. Kita bercakap benar. Kerana disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi suruh, Allah dan Rasul suruh cakap benar. Jika tak cakap benar, jika dusta, maka berdosa. Maka kita bercakap benar. Cakap benar kita tu dia panggil wajib syarak. Wajib pada syarak dengan maksud kalau tak buat, kalau kita bercakap benar dapat pahala, cakap bohong berdosa. Rasul tak begitu. Rasul wajib cakap benar dengan maksud wajib akal. Apa maksudnya? Mustahil Rasul cakap bohong. Kita tidak. Kita tak mustahil cakap bohong. Kita tidak mustahil cakap bohong. Tapi kita tak cakap bohong. Tapi kalau nak cakap bohong boleh tak? Boleh. Mustahil ke? Tak mustahil kita cakap bohong. Nabi mustahil. Tu bezanya. Kita tak mustahil. Kita cakap benar. Nabi pun cakap benar. Sama-sama cakap benar. Tapi cakap benar Nabi wajib akal. Cakap benar kita wajib syarak. Cakap benar Nabi sebab mustahil dusta. Cakap benar kita kerana takut berdosa. Tu beza dia. Tu beza dia. Jadi begitu juga amanah. Kita boleh nak amanah, boleh nak khianat. Amanah lawannya khianat. Boleh amanah, boleh khianat. Kita pun bersikap amanah. Bila kita bersikap amanah, kenapa? Sebab kalau aku khianat, aku berdosa. Mustahil ke engkau tu khianat? Tak mustahil. Boleh je aku nak khianat. Kenapa engkau tak khianat? Sebab kalau aku khianat berdosa. Sebab tu kau tak khianat. Oh, sebab tu lah aku tak khianat. Sebab tu lah aku bersikap amanah. Sebab aku bersikap amanah dapat pahala. Kalau aku bersifat khianat, lawan daripada amanah tadi, maka aku berdosa. Maka sekarang aku bersikap amanah. Dia panggil wajib syarak. Adakah Rasul macam tadi? Kenapa Rasul bersikap amanah? Rasul, dia takutlah berdosa. Kalau Rasul khianat, berdosalah Rasul. Bukan. Rasul bukan gitu. Habis tu Rasul bersikap amanah. Tapi bukan macam tu, bukan. Habis tu Rasul mustahil dusta. Tu beza dia. Kita tak mustahil, mustahil dusta pula. Mustahil khianat. Tu beza dia. Rasul bersifat amanah, mustahil khianat. Kita bersifat amanah, sebab kita amanah, kita bersifat amanah, tak mustahil kita khianat. Cuma kita je tak khianat. Tu beza. Dia panggil wajib akal dengan wajib syarak tu ada beza. Dia sama je. Dia sama je Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia sama je. Dari sudut maksud wajib tadi tu. Mesti. Dia sama macam malaikat. Malaikat pun maksum. Malaikat pun amanah. Malaikat macam ni. Malaikat boleh je bohong. Malaikat boleh je bohong. Tapi malaikat tak bohong lah sebab dia malaikat. Tak, malaikat mustahil. Mustahil. Kerana Allah sendiri yang mengatakan,
Nabi itu bersifat amanah. Bila Allah kata Nabi itu bersifat amanah, tiba-tiba Nabi tak amanah. Maka salahlah yang Allah kata. Apa yang Allah cakap tu salah sebab Allah kata dalam Quran, Nabi itu bersifat amanah. Apa dia? Mana ayat dia? Ni. Wa anna lakum nasihun amin, surah Al-A'raf. Bahawasanya Nabi itu amin, amanah. Tiba-tiba Rasul tu boleh je dia nak khianat. Maka salahlah Quran. Salahlah kalamullah. Salahlah Allah. Salah Allah salah adalah mustahil. Maka automatik mustahil Nabi khianat. Okay. Okay. Dan Nabi juga, Nabi dan Rasul, dia tak buat perkara haram, dia tak buat perkara makruh dan dia tidak buat perkara khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Dia tak buat. Bila dia tak buat? Daripada permulaan kejadiannya, mula dia jadi. Maksud mula dia jadi tu. Maksudnya lahir-lahir. Hingga ia wafat. Maknanya sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul pun dah amanah. Sebelum dilantik menjadi Rasul pun dah siddiq, cakap benar. Sebelum dilantik menjadi Rasul pun dah fatanah. Sebelum tu pun dah. Sampai wafat. Jadi, bukannya bila dulu jahat. Dulu bohong, pembohong. Bila lantik menjadi Rasul je, tiba-tiba je baru cakap benar. Baru amanah. Sebelum tu khianat. Sebelum lantik menjadi Rasul. Tak. Sebelum dilantik pun dah ada dah sifat-sifat ini. Jadi, tak ada rekod buruk langsung. Nabi ini khianat. Sama ada setelah dilantik menjadi Nabi ataupun sebelum. Tak ada rekod langsung. Walaupun sekali. Semua tegahan yang Allah tegah Nabi itu buat, bila Allah melantik menjadi Rasul, ada suruhan dan tegahan. Ada suruhan dan tegahan. Tegahan tu, tegahan yang Allah tak bagi buat, tegahan untuk Rasul, Rasul tu tak buat dah sebelum dilantik menjadi Rasul. Faham tak? Jadi katakanlah, apabila dilantik menjadi Rasul, kemudian turun wahyu mengatakan jangan hendaklah berbuat baik kepada semua orang. Bila ni suruhan itu? Suruhan itu disuruh oleh Allah setelah dilantik menjadi Rasul. Iaitu suruh buat baik kepada orang ramai dan jangan buat jahat kepada orang ramai. Itu suruhan dan tegahan. Okay. Sebelum dilantik menjadi Rasul, Rasul tadi tu dah buat yang baik, cakap baik-baik dengan orang ramai dan tak buat jahat dengan orang. Sedangkan waktu tu dia tidak dilantik menjadi Rasul lagi. Dah Allah pelihara dah. Tu macam tu. Jadi bukannya Allah pelihara Nabi bila dilantik menjadi Rasul je baru pelihara. Tidak. Allah pelihara Nabi sejak kejadian. Tu ayat dia tu. Daripada permulaan kejadiannya. Allah pelihara dah. Allah pelihara Nabi. Pelihara apa? Yang Allah larang nanti, yang nantilah bila dah dilantik menjadi Rasul, maka Allah akan larang. Begini tak boleh buat, tak boleh buat. Masa kecil-kecil tak buat dah. Allah pelihara dah. Sebab tu, tak bolehlah kita kata Nabi Adam tu buat apa? Buat dosa lah, buat jahat lah. Tak boleh. Buat dosa lah maksudnya makan buah khuldi. Sebab bila sebut Nabi, Allah pelihara daripada sejak kejadian. Jadi kalaulah Nabi Adam tu melanggar perintah Allah daripada ayat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin tu, dengan maksud Nabi Adam buat salah lah, langgar perintah Allah. Sedangkan tengoklah ni,
Sejak mula kejadian, Allah dah pelihara. Macam mana Nabi Adam boleh langgar? Walaupun tak turun ke bumi lagi. Sedangkan Allah jaga. Macam mana tu? Maka cerita tu saya dah bahas banyak kali kan, cerita tentang Nabi Adam tadi. Ya. Jadi uh, Allah jaga. Apa-apa perkara yang berdosa dan yang tak layak, Allah jaga Nabi. Jaga bila? Adakah setelah dilantik menjadi Rasul baru jaga? Tidak. Setelah dilantik menjadi Rasul pun jaga, sebelum pun jaga. Masa kecil-kecil pun jaga. Cerita yang masyhur, ada keramaian dekat Mekah, dekat pinggir Mekah. Ramai yang pergi tengok joget-joget apa semua, lara. Kemudian Nabi pun nak ikut ramai-ramai pergi lah. Macam ada program, ada konsertnya tu. Nabi pun nak pergi sekali lah. Jadi tiba-tiba Allah tidurkan Nabi. Nabi tertidur. Bangun-bangun orang dah balik. Nah, itu antara maksud Allah jaga bukan dilantik menjadi Nabi. Sebelum dilantik, masa kecil-kecil Allah dah jaga dah. Cerita yang masyhur juga, ada pernah Kaabah rosak kerana banjir. Berapa kali dah cerita dah. Kaabah rosak kerana banjir. Orang Mekah nak baiki waktu tu. Bila nak baiki, tak boleh pakai harta-harta yang haram nak buat Kaabah. Dicari batu-batu yang suci dan halal. Yang duduk tepi-tepi jalan ni. Sebab tak ada tuan punya batu ataupun harta yang halal waktu tu. Semua kerja jahat, rompak, curi semua masa tu. Menipu, riba. Dan nak pakat-pakat, keputusan kita ambil batu-batu yang tak ada milik untuk buat Kaabah. Masa dah kutip-kutip batu tu nak buat Kaabah tu, bukan nak repair Kaabah. Kaabah rosak kerana banjir. Pakat-pakat ambil batu. Tiba-tiba masa nak buat tu, nak repair tu, Kaabah tu, ada seorang kata, baju kita ni beli pun duit haram. Ada tak baju yang dibeli dengan duit halal? Semua tak mengaku. Maknanya waktu tu memang kerja menipu aja. Semua haram aja. Kalaulah baju-baju kita ni semua dibeli dengan duit haram, macam mana kita pakai baju dan kita repair Kaabah? Kita repair Kaabah, Kaabah tu suci, dan kita repair Kaabah tak pakai harta kita sebab harta kita semuanya haram. Kita pakai harta ataupun batu-batu yang ada tepi-tepi jalan yang tak ada milik ni untuk repair Kaabah. Tapi baju kita baju haram. Baju kita dibeli dengan duit haram. Macam tu tetap haram juga, kata seorang ni. Habis tu macam mana? Kita buat repair Kaabah, telanjang. Pakat-pakatlah telanjang, bogel, telanjang, habis. Buat. Nabi pun nak repair sekali Kaabah tu. Diorang kata nak telanjang. Baju kau tu tak tahu halal ke haram. Nabi kata baju aku halal semua, daripada duit halal. Tak kira, semua telanjang, kena semua telanjang. Nabi baru je nak buka baju, malu sangat, pengsan. Nabi pengsan. Sedar balik, baru je nak buka baju, pengsan lagi. Sampai 3 kali. Akhir sekali diorang kata, engkau ni Muhammad melambatkan kerja lah. Pengsan. Kita nak repair Kaabah ni pakat-pakat telanjang, sejuk ni kata. Habis tu macam inilah. Engkau seorang je lah tak payah buka baju. Akhir sekali Nabi terselamat. Nampak? Allah jaga perkara yang tak layak bagi Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul lagi. Masa umur belasan, umur kecil lagi Allah dah pelihara Nabi. Buat perkara-perkara yang haram. Contohnya telanjang tadi lah. Kalaulah Nabi telanjang waktu tu untuk repair Kaabah. Kemudian bila Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40, Nabi pun menyampaikan syariat, iaitu kita ada aurat kita pusat sampai lutut, yang lain tak boleh tunjuk. Maka orang yang ada waktu repair Kaabah tu dia akan kata, alah, lepas dilantik ni barulah aurat itulah, aurat inilah. Dulu kau pun telanjang juga. Dia jadi gitu.
Jadi Allah selamatkan awal-awal lagi. Walaupun sebelum dilantik menjadi Rasul. Itu maksudnya Nabi bersifat amanah, iaitu apa yang Allah suruh sampaikan Nabi sampai, apa yang Allah larang Nabi tak buat. Nabi tak buat tu bukannya setelah dilantik menjadi Rasul, sebelum pun. Iaitu Allah pelihara. Okey. Lawannya khianat. Sambung lagi. Lawannya khianat. Iaitu tidak terpelihara Rasul-Rasul itu pada zahir dan batin. Tak terpelihara lah lawan amanah tadi. Tidak terpelihara Rasul-Rasul itu pada zahir dan batin daripada melakukan pekerjaan yang ditegah. Sama ada tegah haram atau makruh atau khilaful aula, iaitu mustahil. Rasul tak buat perkara yang haram, tak buat perkara yang makruh, tak buat perkara yang khilaful aula. Tak buat tu maksudnya mustahil buat. Bukan tak buat sebab takut dosa, bukan. Mustahil akal. Tak buat. Tak masuk akal Nabi buat. Kerana Allah sendiri yang bagi tahu. Jadi Nabi ni amanah, mustahil khianat. Nabi tak buat benda haram, kita tahu dah, confirm. Tak buat benda makruh juga. Benda makruh pun Nabi tak buat. Benda makruh pun Nabi tak buat juga. Perkara makruh. Perkara khilaful aula pun Nabi tak buat. Macam ataupun makruh. Makruh tak buat, khilaful aula pun tak buat. Contohnya, Nabi tak pernah tiba-tiba je jalan-jalan nampak ada kertas, Nabi sepak. Sepak kertas. Jumpa tin, sepak tin. Saja macam budak-budak dah buat tu, Nabi tak buat. Betul pun Nabi tak buat. Pergi tengok pokok. Ui, pokok. Saya saja ambil daun, patah. Ambil daun, patah ranting. Buang. Tak pernah Nabi buat itu. Kalau benda yang tak berfaedah, sia-sia macam tu pun Nabi tak buat, lagilah benda makruh. Lagilah benda haram, Nabi tak, lagilah tak buat. Nabi pernah basuh anggota wudu, ambil wudu, basuh sekali. Sekali itu makruh dari segi bilangan. Kenapa Nabi basuh sekali? Sedangkan ianya makruh. Kata Nabi tak buat benda makruh. Nabi buat sekali, wajib bagi Nabi buat sekali. Basuh sekali. Basuh muka sekali wajib bagi Nabi. Sebab istilah dia panggil tasyri', mengajar syariat. Mengajar syariat adalah wajib bagi Nabi. Maka Nabi ambil wudu, basuh sekali muka. Sekali tangan, sekali kepala, sekali kaki. Nabi nak ajar bahawasanya sekali pun dah sah. Walaupun kalau kita basuh sekali muka, sekali tangan, sekali kepala, sekali kaki, hukumnya makruh bagi kita, tapi bagi Nabi wajib. Sebab nak ajar syariat. Jadi walaupun nampak macam makruh, tapi sebenarnya tidak. Nabi larang kencing berdiri. Sahabat pernah naik atas bumbung, tak sengaja melihat Nabi kencing berdiri. Wajib bagi Nabi kencing berdiri. Sedangkan kencing berdiri hukumnya makruh. Tapi wajib bagi Nabi. Sebab Nabi tahu Nabi nak ajar syariat. Nabi tahu ada orang tengok. Maka Nabi kencing tu, Nabi berdiri dengan nak bagi tahu kencing berdiri tak haram. Makruh aja. Tapi Nabi buat sekali tu aja. Walaupun nampak macam makruh, Nabi buat, tapi sebenarnya wajib bagi Nabi sebab nak ajar syariat. Secara perbuatan lah. Nabi larang minum berdiri. Makruh minum berdiri. Tapi Nabi pernah minum berdiri. Kata Nabi tak pernah buat perkara makruh. Itu wajib Nabi minum berdiri. Kenapa pula? Nak ajar syariat bahawasanya minum berdiri ni tak berdosa. Tapi makruh. Sebab tu Nabi buat. Sekali tu je Nabi buat. Dan Nabi tak buat perkara khilaful aula. Dah kenyang dah ni. Makan lagi? Tidak. Oh, sedap. Viral. Nabi pergi sebab semata-mata nak makan. Tak. Nabi tak buat. Sedangkan benda tu benda halal aja. Bukan haram pun. Tapi Nabi tak buat benda-benda gitu. Makan. Lepas makan. Macam kita lah. Nabi tak buat. Perkara khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama.
Makanan ada banyak dalam almari, banyak dalam peti ais. Nabi tak buat gitu. Dalam almari penuh makanan, tidak. Makanan Nabi ada je, dah makan, ada lebih lagi, sedekah kat orang. Itu kalau simpan pun tak berdosa. Tapi khilaful aula. Kenapa tak bagi orang yang lebih memerlukan? Kita simpan banyak dalam almari kita. Nabi tak buat, tak tidur. Nabi tak tidur. Melainkan Nabi buat hanya perkara wajib dan sunat. Tidur. Tidur tu, cukup-cukup je tidur untuk dapat kesegaran. Tapi kalau tidur sampai 7-8 jam, Nabi tak buat. Nabi tak tidur. Kecuali tidur itu wajib atau sunat. Maknanya, biar sampai mengantuk baru Nabi tidur. Dan cukup sekadar untuk kuatkan badan, Nabi bangun. Nabi tak buat perkara khilaful aula. Apa perkara khilaful aula? Katalah tidur pukul 12 tengah malam, tiba-tiba terjaga pukul 3 pagi. 3 pagi baru tidur balik. Tidur balik tu khilaful aula. Sebab apa, dah cukup dah. Kenapa tidur balik? Sebab tak pukul 6 lagi. Kenapa kena pukul 6 baru bangun? Tidur balik tu khilaful aula. Bukan makruh pun, khilaful aula je. Maka Nabi tak buat kerja gitu. Nabi kalau tidur, terbangun, terus bangun. Itulah perkara. Okay. Dan dalil aklinya, jika Rasul-Rasul itu tiada amanah, kalau Rasul itu khianat, niscaya jadilah Rasul itu khianat pada perjalanan syarak Allah Ta'ala. Kalau Rasul itu khianat, tidak amanah, bermakna apabila Allah bagi syariat, suruh sampaikan kepada umat, maka Nabi tak sampaikanlah. Dan bila Nabi khianat, maka apa yang Allah suruh Nabi tak sampaikan, tidak amanahlah khianat dalam menyampaikan syariat yang Allah suruh. Maka Nabi tadi akan mengerjakan perkara yang haram-haram dan yang makruh-makruh. Nabi buatlah sebab Nabi khianat kan. Allah suruh gini, dia lawan. Dan yang menyalahi utama, yang khilaful aula, Nabi buatlah. Tatkala itu, jadilah bertukar yang haram-haram dan yang makruh-makruh dan yang menyalahi utama kepada taat pada hak Rasul-Rasul. Susah sikit nak faham, kena perhati sikit yang ni. Jika mereka Rasul ni khianat, mengerjakan perkara khianat dengan maksud buat perkara makruh. Sedangkan perkara makruh ni Allah larang. Perkara haram juga Allah larang. Cuma haram Allah larang kalau buat juga berdosa. Makruh Allah larang kalau buat juga tak berdosa. Itu je beza. Kedua-duanya adalah larangan Allah makruh ni. Jadi kita tak boleh kata makruh je. Tak boleh. Sebab makruh pun Allah larang, haram pun Allah larang. Bezanya, buat yang haram yang Allah larang, berdosa. Buat yang makruh tapi Allah larang juga, tak berdosa. Itu je beza dia. Tapi tetap ianya Allah larang. Jadi, kalau Nabi ni khianat, mengerjakan perkara makruh yang Allah larang, mengerjakan perkara haram, maka dia menjadi tauladan bagi kita untuk taat pada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu suri teladan bagi kamu. Dengan maksud, apa yang Nabi buat, ikut semua. Allah suruh, ikut Nabi. Siapa yang beriman pada Allah, maka kena ikut Nabi. Jadi, bila kena ikut Nabi, Nabi pula khianat. Jika Nabi khianat tadi kan, Nabi pula khianat. Bila Nabi khianat, Nabi melakukan perkara-perkara yang haram. Dan Nabi melakukan perkara-perkara yang makruh. Sebab Nabi itu khianat kan. Jadi bertukarlah daripada makruh tadi, dia jadi sunnah. Dia jadi sunnah. Sebab tu dia kata kat sini, bertukar daripada haram kepada taat. Contoh gini kan, Nabi disuruh ataupun Allah melarang dan Allah suruh Rasul bagi tahu dekat umat dia bahawasanya makan babi itu haram. Contoh gitu. Tiba-tiba Nabi khianat.
Dia kata makan babi tu boleh. Okay. Maka Nabi pun makan babi. Dan umat dia akan makan babi juga. Buat perkara haram. Okey. Maka Nabi telah khianat. Allah suruh kita ikut Nabi. Maka khianat tu jadi sunnah. Engkau tak khianat ke hari ni? Aku belum khianat lagi. Oh jangan. Kita kena ikut Nabi. Kita kena buat sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa? Antara sunnah Nabi khianat. Maka pakat-pakatlah kita khianat. Sebab khianat tu jadi sunnah. Sebab Allah suruh ikut Nabi. Nabi bohong. Nabi khianat. Maka khianat itu adalah sunnah. Khianat tu jadi sunnah lah. Itu maksud dia. Maksudnya, kalaulah Rasul-Rasul ni khianat pada perjalanan syarak Allah Ta'ala dengan mengerjakan yang haram-haram, Rasul buat benda haram dan yang makruh-makruh, yang menyalahi utama, tatkala itu, ketika itu, bertukar yang haram-haram, yang makruh-makruh dan menyalahi utama tadi kepada taatlah pada hak Rasul-Rasul. Jadi taatlah. Jadi kau ini dah makan babi belum? Belum. Tak taat kau, baik kau makan babi. Jadi gitulah. Kau ni hari ni dah menipu orang belum? Dah khianat ke belum? Belum khianat lagi. Kau ni buat sunnah Nabi, antaranya khianat. Jadi gitulah. Sebab Nabi yang buat. Bila Nabi khianat, maka khianat tu jadi sunnah. Maka kita pakat-pakat kena khianat. Itu dulu. Itu statement. Premis pertama. Statement pertama. Tetapi bertukar itu batil. Tetapi daripada amanah kepada khianat tu batil. Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Kenapa pula tak boleh Nabi khianat? Khianat ajalah. Batil. Kenapa pula batil? Tengok baca. Yang demikian tetap batil khianat. Maka tetaplah lawannya iaitu amanah. Kerana Tuhan telah memerintah kita sekalian mengikut Rasul-Rasul pada segala perbuatan dan perkataan mereka itu. Padahal Tuhan tiada menyuruh berbuat yang haram-haram dan yang makruh-makruh dan yang menyalahi utama. Allah suruh dalam Quran kata, jangan buat yang haram, jangan buat yang makruh. Jangan buat perkara khilaful aula. Itu suruhan Allah. Okey, suruhan Allah. Dan Rasul pula jika Rasul buat perkara haram, maka jika Rasul buat perkara haram, maka bagi kita buat perkara haram itu adalah sunnah. Kena buat, kena ikut sebab Allah suruh ikut Nabi. Dalam masa yang sama Allah tak bagi buat haram. Okey. Allah tak bagi buat perkara haram. Rasul buat perkara haram. Allah suruh ikut Rasul. Kalau kita buat yang ikut Rasul, maknanya kita buat perkara haram. Sedangkan Allah tak bagi buat haram. Macam mana tu? Dia jadi tanakut, jadi bertentangan. Jadi tak boleh terima. Allah kata jangan buat benda haram. Dan Allah kata ikutlah Nabi. Nabi pun buat khianat, benda haram. Maka sekarang ni aku nak ikut Nabi ke tidak? Oh, kena ikut Nabi lah. Allah suruh ikut Nabi. Allah suruh ikut Nabi. Tapi Allah juga suruh jangan buat benda haram. Tapi Nabi tu buat benda haram. Sekarang nak buat ke tidak? Kalau ikut Nabi, langgar perintah Allah. Iaitu jangan buat benda haram. Kalau tak ikut Nabi, langgar perintah Allah juga sebab tak ikut Nabi. Jadi sebenarnya, perintah Allah tu nak buat ke tidak? Maka dia dah jadi tergantung. Maka mustahil. Mustahil. Kenapa? Bila Allah suruh, mesti ianya sampai. Bila Allah suruh dan Allah larang, mesti maklumat tu sampai dekat kita. Dan memang dah sampai dah pun. Iaitu Allah kata, jangan buat benda haram. Jangan khianat. Tiba-tiba Nabi khianat. Sekarang nak ikut Nabi ke tidak? Mestilah kena ikut Nabi sebab Allah suruh ikut Nabi. Kalau kita ikut Nabi, kita khianat. Maka kita lawan perintah Allah supaya jangan khianat. So macam mana sekarang ni? Maka mustahil. Oh, kalau macam tu mustahil. Bila mustahil macam tu, tu dia kata itu. Maka tetaplah lawannya amanah. Maka tetaplah lawan daripada khianat tu. Jadi mestilah Nabi tu amanah, tidak khianat. Apabila Nabi tu amanah, tidak khianat, dan Nabi bagi tahu apa yang Allah suruh bagi dengan amanah, suruh bagi tahu kita dengan amanah sama ada suruhan dan larangan, dan dalam masa yang sama Allah suruh buat benda-benda yang baik, jangan buat benda-benda yang haram, maka barulah kena. Kita ikut Nabi, ikut Allah. Ikut Nabi tu adalah ikut Allah. Jadi dia terbalik tu. Maka batil. Tak boleh Nabi ni khianat. Mustahil akal Nabi ni khianat. Jika Nabi khianat, maka kita tak boleh buat apa yang Allah suruh. Iaitu kena
bersikap dengan amanah, kena buat baik, jangan buat benda haram. Tak boleh nak ikut. Sebab Nabi buat benda haram. Jadi tak boleh ikut Nabi. Kalau tak boleh ikut Nabi, macam mana dengan Allah suruh ikut Nabi? Sebab tu pesuruh Allah kan, Nabi, Rasul. Maka batil, maka terkepiklah batil. Maka apabila begitu, nyatalah Rasul ni mesti amanah. Jika Rasul tak amanah, maka lemahlah Allah. Dia kembali ke? Jika Rasul tidak amanah, lemahlah Allah. Lemah macam mana? Jika Rasul tidak amanah, Allah mempunyai sifat kekurangan. Mana pula? Kerana Allah menyuruh buat baik dan sebagainya. Kemudian Rasul tak buat. Rasul buat benda yang haram. Maka dapat dekat kita, maklumat yang dapat kat kita, buat benda haram. Sebab Allah suruh ikut Rasul kan, buat benda haram. Maka apa yang Allah kehendak tak tercapai. Allah kehendak iaitu jangan buat benda haram, buat benda baik saja. Itu yang Allah kehendak. Itu yang suruhan Allah. Arahan Allah buat yang benda baik. Dan jangan buat benda jahat. Tiba-tiba apa yang arahan Allah tak sampai dekat kita. Kenapa tak sampai? Sebab Rasul dia pergi khianat. Bila Rasul tu pergi khianat, khianat itu adalah sunnah Nabi. Maka kita buat khianat. Maka apa yang Allah nak sampaikan ke kita tak sampai. Lemah. Tuhan apa? Nak sampaikan ke kita tak sampai. Nak sampaikan ke kita tapi tak sampai. Lemah. Apa yang Allah kehendak sampai kat kita mesti sampai. Barulah Tuhan. Jadi lemahlah Allah. Lemahlah Allah adalah mustahil. Mustahil Allah lemah. Mustahil Allah lemah, maka mustahil juga Nabi itu khianat. Dia kona balik. Mustahil Nabi khianat, maka bermakna Nabi itu amanah. Apabila Nabi itu amanah, maka Nabi itu tetap cakap yang benar, bersikap dengan amanah, mustahil khianat. Dia kalau kita faham, dia sama dengan perbahasan, nak sama dengan perbahasan tentang sifat-sifat Allah yang kita bahas sebelum ni tu. Nak sama, dia pusing balik. Kita letak balik, jika Rasul itu khianat, maka kita umat-umatnya ikut Nabi, iaitu buat benda haram, buat benda khianat. Sedangkan Allah tak bagi kita buat khianat. Maka apa yang Allah nak bagi tahu kita, nak sampaikan kat kita, tak sampai. Bila Allah tak sampaikan, kita tak sampai, maka lemahlah Allah. Bila Allah lemah, apa hukum Allah lemah? Mustahil Allah lemah. Mustahil. Mustahil Allah lemah. Maka jika mustahil Allah lemah, maka sabitlah sebaliknya, iaitu Allah itu kuasa. Apa yang Allah kehendak pasti terjadi. Maka apa yang Allah kehendak pasti terjadi. Maka Rasul tadi mustahil khianat, dia mesti amanah. Mustahil khianat mesti amanah. Kerana apa yang Allah nak sampaikan tu mesti sampai kat kita. Okey. Bagaimana habis dah? Tu je, cukuplah malam ni. Bagaimana firman-Nya? Kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Artinya, kata olehmu ya Muhammad, bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara jahat. Allah tak suruh buat perkara jahat. Allah tak suruh buat perkara jahat. Surah Al-A'raf ayat 28. Allah tak suruh buat perkara jahat. Tiba-tiba Rasul tidak bersifat amanah, buat perkara jahat. Sedangkan Allah tidak suruh perkara jahat. Rasul buat yang jahat. Bila Rasul buat yang jahat, rakyat umat-umatnya semua jadi sunnah buat jahat tu. Maka umat-umat dia pakat-pakat buat jahat. Bila umat-umat pakat buat jahat, kerana ia adalah sunnah. Allah juga suruh ikut Nabi. Tapi Nabi buat jahat, maka semua buat jahat. Macam mana? Macam mana Allah kata pula sesungguhnya Allah tidak menyuruh buat jahat. Allah tidak menyuruh buat jahat. Allah suruh ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang betul-betul sayang pada Allah, patuh, maka dia kena ikut Nabi. Jadi ayat Quran telah bertentangan, iaitu Allah kata Allah tidak menyuruh buat perkara jahat. Allah suruh ikut Nabi. Jika engkau nak patuh pada aku, wahai umat-umat sekalian, wahai hamba-hamba sekalian, kau nak patuh pada aku, maka kau ikut Nabi.
Dan Allah juga kata, aku tidak suruh buat perkara jahat. Tiba-tiba Nabi buat khianat, buat jahat. Kita disuruh ikut Nabi, Allah suruh ikut Nabi. Maka kita buat jahat. Allah tak suruh buat jahat, tapi kita buat jahat sebab ikut Nabi. Sebab Allah suruh ikut Nabi. Jadi bertentanganlah dua ayat ini. Maka mustahil Nabi itu bersifat dengan khianat. Dia kena pusing. Rasa dah faham dah tu. Sebab jadi bertentangan. Dua perkara bertentangan. Jadi dalil naqlinya iaitu inni lakum rasulun amin. Bahawa aku ni jadi utusan dan penasihat kepercayaan. Amin, amanah, kepercayaan kepada kamu sekalian. Apa yang Allah bagi tahu kat aku, itu yang aku bagi tahu kat kamu. Siapa yang bagi tahu ni? Kalamullah, surah Asy-Syu'ara ayat 107. Quran adalah benar. Zalikal kitab la raiba fi. Kitab tidak ada keraguan. Dalam kitab kata, Nabi kata, aku ini utusan penasihat yang amanah, kepercayaan kepada kamu sekalian. Tiba-tiba Rasul tu tidak amanah, khianat, maka Quran salah, maka kalamullah salah. Mustahil Quran salah. Maka bila mustahil Quran salah, mesti Nabi itu bersifat amanah. Dia pusing-pusing dia ke situ balik. Maknanya Quran salah. Bila Quran salah, sebab Nabi itu khianat, sedangkan dalam Quran kata, Quran ni adalah kalamullah. Maka Quran salah lah, sebab Quran kata dalam surah Asy-Syu'ara, Nabi ni penasihat kepercayaan yang amanah. Tiba-tiba Nabi tidak bersifat amanah, khianat. Maka salahlah Quran. Apa hukum Quran tu salah? Mustahil. Hasil daripada mustahil Quran salah, mestilah Nabi itu bersifat amanah. Mustahil khianat. Itu. Begitulah. Boleh faham tak? Dia kena faham begitulah. Tak boleh main macam Nabi bersifat amanah. Oh, Nabi Al-Amin. Nabi tu amanah. Dia tak bohong, tak apa. Dia amanah. Sebab tu tak memadai. Dia kena faham macam tadi. Itu baru selesai fardhu ain. Bukti yang Nabi tu bersifat amanah. Itu yang kita kena faham. Sebelum ni mungkin kita faham Nabi bersifat cakap benar. Oh, Nabi cakap benar. Begitu aja. Nabi tak pernah bohong. Cakap benar aja. Tak memadai. Kena faham macam lepas lah yang kita bahas lepas. Amanah. Nabi bersifat amanah. Al-Amin. Nabi tak pernah tipu orang. Nabi kalau orang bagi barang, Nabi simpan. Tak memadai kalau macam tu. Habis tu nak faham macam mana? Apakah bukti Nabi itu bersifat amanah? Bukti akal. Bukan buktinya orang Quraisy datang, bukan, pedagang-pedagang daripada jauh datang ke Mekah nak simpan barang-barang dia sebab dia nak berniaga, nak simpan macam bank lah. Dia tak simpan dekat Abu Jahal. Dia simpan kat Abu Jahal, memang habislah harta dia. Dia pergi siapa? Dia pergi simpan kat Nabi. Sebab Nabi ni Al-Amin, bersifat amanah. Tak memadai tahu macam tu. Itu dia panggil bukti kejadian. Yang kita nak bukti akal. Akal kata mustahil Nabi itu khianat. Apa bukti? Bukti akal. Apa bukti Nabi itu cakap benar? Mustahil Nabi itu dusta. Apa bukti akal? Bukan bukti kejadian. Kalau bukti kejadian, sejak Nabi lahir daripada kecil sampai ke besar, Nabi tak pernah tipu. Maka Nabi itu siddiq. Bukan. Itu tak selesai fardhu ain ni. Tak selesai. Habis itu, nak selesai macam mana? Apakah bukti akal bahawa Nabi itu bercakap benar? Kita dah bahas lah. Tengoklah rakaman lepas. Apa bukti akal ataupun dalil akal Nabi itu bersifat amanah? Oh, Nabi dulu memang amanah. Itu kejadian yang berlaku. Bukti akal. Bukti akal macam tadi lah. Jika Nabi tidak amanah, bermakna Nabi khianat. Jika Nabi khianat, maka khianat adalah sunnah Nabi. Jika khianat adalah sunnah Nabi, maka umat-umat dia akan berkhianat kerana sunnah Nabi. Sedangkan dalam masa yang sama, dalam Quran kata jangan khianat. Maka berlawanan daripada Nabi dan dalam Quran. Habis itu janganlah ikut Nabi. Tak boleh kerana Allah suruh ikut Nabi. Tapi Nabi khianat. Maka ikutlah khianat. Tak boleh khianat. Kenapa tak boleh khianat? Allah tak bagi khianat. Allah tak boleh khianat. Macam mana pula dalam Quran kata jangan khianat? Habis itu macam mana? Kalau aku tak khianat, aku tak ikut Nabi. Sebab Nabi khianat. Maka dengan itu mustahil Nabi khianat. Macam itulah juga. Dalam Quran mengatakan, Rasul itu penasihat kepercayaan kamu. Rasul ni boleh percaya. Boleh percaya Rasul ni. Dalam Quran kata, Allah kata Rasul ni boleh dipercayai. Tiba-tiba Rasul tu tak boleh percaya khianat. Jika Rasul tak boleh percaya kerana Rasul itu khianat, bila Rasul itu khianat, maka salahlah Quran. Bila salahlah Quran, maka apa yang Allah cakap salah. Apa yang Allah cakap tu salah. Apa yang Allah cakap itu salah, apa yang Allah bagi tahu tu salah adalah mustahil. Mana boleh Allah salah? Maka dengan itu nyatalah bahawasanya Nabi itu cakap benar.
Nabi itu amanah kerana mustahil Allah salah. Kerana bila Allah salah, maka lemahlah Allah. Apa yang Allah nak tak terjadi. Apa yang Allah cakap nak sampaikan tak sampai. Maka lemahlah Allah. Apa hukum Allah lemah? Mustahil Allah lemah. Mustahil Allah lemah, maka sabitlah di sebaliknya, iaitu Allah itu qidam baqa dan sebagainya, ataupun Allah itu qudrah iradah ilmu dan sebagainya. Kemudian maka dengan sebab tu mustahillah Rasul itu juga khianat. Bila mustahil Rasul itu khianat, maka sabitlah Rasul itu amanah. Kerana nak membenarkan Quran tadi. Okay? Wallahu a'lam. Dia kena akal macam tu. Dia tak boleh madin. Lepas ni, tabligh. Rasul bersifat tabligh. Apa tabligh? Rasul menyampaikan. Memang Rasul ni dia memang suka sampaikan. Apa yang Allah bagi tahu dia semua dia sampaikan. Tak memadai. Dia kena pakai hukum akal. Apa bukti Rasul itu menyampaikan? Akal. Nah, dia biasa tabligh menyampaikan lah. Nah, Rasul kan dia menyampaikan. Tak memadai fardhu ain. Tak memadai. Macam tu juga fatanah. Dia kena ada akal. Untuk kita fikir bukti akal bahawasanya Nabi itu mesti tabligh. Wajib akal Nabi itu tabligh. Mustahil tidak tabligh. Tak tabligh ni tak sorok ilmu. Mustahil. Kena akal. Macam mana? Akan datanglah insya-Allah minggu hadapan. Berhenti dekat tabligh. Kita risalah tauhid juga sedikitlah. Kita risalah tauhid juga ada bahagian-bahagian tertentu di dalam nanti saya akan buat daurah. Pakat-pakat join belakalah. Dah buka dah baru ni. Dah penuh 100 orang. 102 orang. Lepas tu atas permintaan yang sangat menggalakkan, dibuka lagi. Ada yang maklumat terbaru yang saya dapat, ada 9 bilik lagi. Sekarang ni, sebelum ni dah habis dah. Sekarang ni ada 102 orang. Yang saya tahulah. Mungkin lebih lah lepas ni. Tiba-tiba orang minta lagi, cari bilik, tambah bilik. Sebab kita buat 3 hari 2 malam. Dekat Kuala Selangor, dekat resort di Palma Resort. Kita mengaji macam ni, mengaji juga, tapi kadang-kadang kita nak juga santai-santai kan. Jadi tajuk kita adalah qada dan qadar. Qada dan qadar yang diambil daripada kitab Risalah Tauhid dan beberapa yang lain lah nanti. Jadi sambil-sambil kita healing, bercuti. Bila ni? 14, 15, 16, 3 hari. 14, 15, 16. Bila ni? Bulan 9, lambat lagi. Jadi boleh buat daftar awal sebab dah penuh dah. Dah hampir penuh. Tempat apa? Tempat disediakan lagi tempat resort kan? Resort. Tempat tinggal, tempat tidur apa semua, ada makan, ada macam-macam lah. Jadi boleh join lah siapa nak join. Lambat lagi kerana apa lambat ni? Sebab kita nak tempah tempat tu, besar tempat tu. Nak tempah dan kita nak buat secara tersusun lah. Dan kita boleh apply cuti awal-awal ke, kita boleh rancang percutian anda. Dan membicarakan tentang qada dan qadar lebih detail. Tentang beberapa pahaman yang salah, pahaman qadariyah, jabariyah dan sebagainya. Lebih kurang, bukan lebih kurang, kita membahaskan tentang rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Sekejap apa lagi ya? Jadi boleh join 14, 15, 16 hari bulan 9 September. 3 hari 2 malam, sambil-sambil kita berkenalan, boleh kenal. Sebelum ni kita ada buat di Kelantan, tempat saya. Sebelum ni, lama dah lah. Sebelum ni kita ada buat di Kedah. Kita ada buat perjumpaan-perjumpaan di Shah Alam dan sebagainya. Kali ni di Kuala Selangor pula. Sambil-sambil healing, bercuti. Resort, bercuti. Lepas tu sambil-sambil lagi bawa anak-anak bercuti. Sambil-sambil tu, biarlah percutian itu ada makna. Bukan percutian lara. Sekarang cuti lara, seronok. Habis duit, seronok, gitu je. Ini bawa anak-anak. Kita tak tahu anak-anak kita macam mana rukun iman yang ke-6. Dia faham betul ke? Dia faham betul ke tentang qada dan qadar? Dia faham betul ke tentang usaha dan ikhtiar? Dia faham betul. Bukan dia, kita sendiri faham betul ke? Tentang kita Mu'tazilah kot. Tak kot. Mana tahu tak Mu'tazilah? Pernah mengaji tak Mu'tazilah tu apa? Banyak
yang seleweng Mu'tazilah dengan Qadariyah ni dekat situ lah. Dekat qada dan qadar lah. Jadi bawa anak-anak sambil-sambil duduk apa santai-santai, ada time kita belajar, kenal-kenal, berkenalan, kenal sama-sama. Seronok lah. Sebelum ni kita buat memang seronok, memang seronok. Kita buat di Kuantan masa buat pelancaran Risalah Al-Mahid, buat pelancaran, jumpa apa semua, dibuat di Hotel Mandurah. Kita buat di Jitra, Kedah, Teratak, Korni, berapa ratus. Kita buat. Untuk inilah. Untuk kali ni tak ada live. Sebelum-sebelum ni ada live. Itu tanya pengurusan lah. Kenapa. Saya cuma sebarkan aja. Saya tak buat apa pun. Mereka yang buat, saya tak buat apa pun. Tak buat apa pun. Orang je yang buat. Tanyalah pihak pengurusan. Kalau nak nombor telefon ke apa ke, saya tak tahulah nak letak kat mana nombor telefon. Letaklah siapa-siapa letak kat bawah ni. Ataupun kontak saya nanti saya bagilah dia punya poster tu. Atau masuk dalam grup pun ada. Daftar sekarang. Lepas tu bersedialah lagi. Ni bulan 2 kan? Bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 bulan lebih. Boleh kenal-kenal. Asyik belajar online aja kan. Waktu tu pun hari cuti Malaysia. Bolehlah sambil cuti. Kan? Okey, tapi kena daftar awal lah. Sebab tinggal lagi 9 bilik. Dah penuh dah sekarang ni 100 orang. Dah penuh. Dah 100 orang. Dah tambah. Ni baru 9 bilik tu baru. Sebelum ni tak ada. Baru tambah. Dapat kuota baru. Dapat kuota baru lagi 9. Wallahu alam. Tangguh bab ni. Sin tasbih kafarah dan subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله.